Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, jadi dialah yang mengasaskan aliran ini, dan dia ambil aliran ini. Dia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia lahir dalam keluarga ilmu. Ayahnya Abdul Wahab qadhi mazhab Hambali, ahlu sunnah wal jamaah. Tidak seperti dia 1% pun ayahnya. Abangnya Sulaiman bin Abdul Wahab, abang kandung dia juga ahlu sunnah wal jamaah, ulama besar mazhab Hambali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia belajar dengan ayah dia, Syekh Muhammad Abdul Wahab ni. Dia belajar ni, saya cerita sikit. Dia belajar dengan ayahnya, kemudian ayah dia alim, kemudian dia belajar dengan guru-guru yang ada di kampung, semua. Kemudian dia keluar. Dia dah belajar. Kemudian dia keluar. Ketika tempoh dia keluar daripada kampung dia mentelaah satu kitab. Bukan satu lah, mentelaah kitab-kitab karangan Syekh Ibn Taymiyah. Ini satu lagi, tuan-tuan bagi perhatian. Syekh Muhammad Abdul Wahab ni datang daripada mana pemikiran dia? Yang sebahagian, bukan semua, sebahagian pemikiran dia yang ekstrem, yang lawan ijma'. Daripada mana ni? Bukan saja bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan 4 mazhab, sebahagian. Daripada mana datang ni aliran ni? Ketika dia keluar daripada kampung dia, menyambung menuntut ilmu, dia mendalami buku-buku yang dikarang oleh seorang imam namanya Imam Ibn Taymiyah. Saya rasa tuan-tuan pernah dengar. Imam Ibn Taymiyah ini seorang imam mujtahid yang alim, mengarang lebih daripada 300 buah kitab. Punyalah alim dah, mujtahid. Akan tetapi ada satu sudut dalam fatwa dan pendirian imam ini yang lawan dengan ijma' dan lawan dengan 4 mazhab. Tang ni. Ni perkataan siapa, Ustaz? Okey, kita tengok perkataan ulama yang hidup pada zaman tu. Saya bawa pada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab penyokong-penyokong Wahabi, ustaz-ustaz dia marah sebut tentang Imam Ibn Taymiyah, kan? Bukan saya yang sebut tentang Imam Ibn Taymiyah. Dia seorang ulama besar, tetapi dia ada satu kesilapan. Kesilapan dia juga itu mengganggu gugat kefahaman orang Islam yang lain. Dia punya idea-idea pendirian dan fatwa dia yang ganjil itu telah pun lama ditinggalkan, kemudian dihidupkan kembali. Siapa hidupkan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidupkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidupkan. Tuan-tuan sekalian, saya bacakan kepada tuan-tuan 2 sahaja apa yang disebutkan oleh ulama yang hidup pada zaman tu. Saya baca 2 aja. Yang pertama, seorang imam yang hidup pada tahun, yang wafat pada tahun 756. Okey, dia macam ni tuan-tuan. Kenapa saya sebut benda ni? Supaya kita tahu pendirian dan pendapat fatwa-fatwa yang songsang, ganjil dan yang sebahagiannya ganas ini datang daripada mana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ambil dari mana? Syekh Ibn Taymiyah. Tapi jarak tempoh hidup mereka ni jarak yang banyak. Sebab Imam Ibn Taymiyah dia wafat tahun 728 Hijrah. Dia ulama kurun ke 8. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat tahun 1206. Dia ulama kurun ke 13. Kan jauh. Okey. Apabila saya sebut Imam Ibn Taymiyah ni, dia ada sedikit fatwa pendirian yang ganjil, yang mengganggu umat Islam yang lain, seperti mana yang disebutkan oleh ratusan ulama tuan-tuan, selepas pada zaman tu. Ratusan ulama yang sebut tentang keganjilan dan kesongsangan sebahagian fatwa Imam Ibn Taymiyah ni. Saya sebutkan kepada tuan-tuan 2 ulama besar yang hidup pada zaman tu.
Yang pertama, Al-Imam Taqiyuddin Ali ibn Abdul Kafi As-Subki. Dia ni, imam ni, dia juga mujtahid. Sama-sama alim, tuan-tuan. Dia juga mujtahid. Dia kata, Imam Ibn Taymiyah telah membuat bid'ah-bid'ah dalam dasar keyakinan, akidah. Dalam akidah dia ada bid'ah dia, Imam Ibn Taymiyah, beberapa, bukan semua, tuan. Tapi bahaya, walaupun beberapa tu bahaya. Dan dia telah meruntuhkan tonggak-tonggak dan sendi-sendi Islam. Setelah dia, Imam Ibn Taymiyah, sebelum ini bersembunyi di sebalik mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ni yang hidup pada zaman tu. Dia juga imam, dia juga mujtahid. Seorang lagi, dia banyak, tuan. Banyak lagi. Termasuklah yang paling terkenal, yang terkenal. Kalau saya sebut kat tuan-tuan, yang juga terkenal, sebut tentang Imam Ibn Taymiyah, iaitulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab dia Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yanil Mi'ah Al-Thaminah. Buka kitab tu, yang boleh bahasa Arab, tengok apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar. Agak keras kan terhadap Imam Ibn Taymiyah. Maksudnya saya nak sebut, Imam Ibn Taymiyah dia imam yang besar, sangatlah alim, tapi ada satu sudut dia punya pendirian dan fatwa dia sangatlah berbahaya. Okey. Dan imam yang kedua, tuan-tuan, Imam Waliyuddin Al-Iraqi, Al-Hafiz, Al-Faqih. Ni mujtahid juga. Dia kata Ibn Taymiyah telah menyalahi ijma' dalam banyak permasalahan. Kira-kira sekitar 60 benda yang sanggah ijma'. Sebahagiannya dalam masalah usuluddin, akidah, dan sebahagian yang lain dalam masalah furu'uddin, hak fiqh sebagian ni. Ulama fiqh ijma' tentang sekian, Ibn Taymiyah dia lawan. Memang ulama lain tak buat macam tu. Ini pemahaman itulah yang tidak dibenarkan oleh ulama-ulama lain. Jangan hidupkan pemahaman itu. Dia akan membuatkan masyarakat porak-peranda. Dia akan menyebabkan masyarakat berkelahi. Maka jangan hidupkan pemikiran itu. Datang Muhammad bin Abdul Wahab, dihidupkan pemikiran tu sampai hari ni. Itu dia punya flaw dia. Okey. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia syekh, ketika dia menyebarkan fahaman ini, tak ada orang lawan ke? Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Ni nak suruh berhenti ni. Nanti Ustaz 9.10 dah nak saya janji awal kan. Sikit lagi je. Sikit lagi. Tuan 10 minit lagi. Senang sebut yang tu. Nak kali pelipat kali siap. 10 minit lagi. Tuan-tuan sekalian, ketika Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dia menyebarkan fahaman ini, tak ada orang lawan ke? Ulama pada zaman dia tak bangkit ke? Jawapan dia, ulama pada zamannya kesemuanya bangkit. Lawan, tegur dia, perbetulkan kesilapan tersebut, termasuk ayahnya dan abangnya. Subhanallah. Ayah dia kan alim, qadhi. Ayah dia tegur dia. Ada disebutkan dalam beberapa kitab. Begitu juga yang membuat teguran kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, abang dia sendiri, Syekh Sulaiman. Malah abang dia mengarang 2 buah kitab. Abang dia, bila melihat kesongsangan yang dibawa oleh adik dia dalam beberapa fatwa, dalam beberapa pendekatan, dalam beberapa isu akidah, abang dia tegur dia. Abang dia karang kitab. Subhanallah. Asyik baik abang dia karang kita, ada bukti, tuan-tuan, kita boleh tengok. Abang dia pun tegur dia. Ya. Abang dia karang 2 buah kitab. Kitab pertama Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahab. Faslul Khitab di dalam menolak Muhammad bin Abdul Wahab, abang dia sendiri. Kita kata ni ada masalah keluarga kot Ustaz. Tidak. Sebab mufti-mufti pada zaman itu dan zaman selepas itu juga mengkritik dan menegur pembawaan yang dibawa oleh Muhammad bin Wahab.
Mufti-mufti zaman tu. Saya sebutkan di sini. Abang dia karang Sawa'iq Ilahiyah Firrad Alal Wahhabiyah. Kan nama Wahhabiyah tu, nama Wahhabiyah ini bukan nama palsu. Dia bukan nama yang direka-reka. Nama ini telah dikenali sejak ratusan tahun. Ada dalam kitab-kitab, diketahui oleh ulama-ulama Islam. Dia merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan kepada orang lain. Tak boleh nafi benda ni. Ada berbelas kitab yang menyebut nama Muhammad bin Abdul Wahhab dan menyebut Al-Wahhabiyah dalam bahasa Arab. Berbelas-belas kitab. Antaranya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mufti pada zaman tu. Mufti ni wafat tahun 1225. Syekh Muhammad Abdul Wahhab wafat tahun 1206. Mufti yang hidup pada zaman itu Syekh Muhammad bin Abdullah ibn Hamid An-Najdi. Mufti. Dia kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan, saya baca. Apabila ulama menjelaskan hujah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab dan dia tidak mampu menjawabnya serta tidak mampu membunuhnya, maka dia akan menghantar seseorang untuk membunuh ulama tersebut, kerana sesiapa yang tidak sependapat dengannya adalah kafir dan halal darahnya. Saya tak sebut ni perkataan imam ni, mufti ni. Mereka marah saya, mereka kata majlis mengutuk ulama. Ceramah saya lalu mereka kata majlis mengutuk ulama oleh seorang agamawan pengkhianat. Saya majlis mengutuk ulama. Saya tak sebut daripada mulut saya nak sebutkan pada malam ni. Kesemua ni daripada tulisan ulama-ulama dulu. Tetapi disebabkan mereka ni adalah pendokong tegar Muhammad bin Abdul Wahhab, maka seolah-olahnya Muhammad bin Abdul Wahhab ni tak ada salah langsung. Sebab tu dia marah bila kita sebut ni. Kita tak sebut daripada mulut dan poket kita. Kita ambil daripada sini. Dan ada belasan kitab lain lagi tuan-tuan yang disebutkan tentang apa nama ni, tentang kesongsangan pendirian fatwa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Dan yang terakhir tuan-tuan untuk malam ni, 9 suku dah. Yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagi Wahabi, apabila Nabi tak buat, yang tu bid'ah. Betul tak? Tuan-tuan pernah dengar kan? Kita buat maulid, dia beritahu ke anak-anak murid dia, di Langkawi ke di mana ke, bila nak buat maulid, dia akan beritahu ke anak murid dia, jangan pi, majlis tu haram. Bid'ah. Bagi Wahabi, bid'ah ada satu saja, iaitulah bid'ah dalalah. Maksud dia bid'ah sesat. Semua perkara agama dan ibadat, semua perkara ibadat yang tidak berlaku dan tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka dia bid'ah. Maka bid'ah di sisi Wahabi semuanya dalalah, bid'ah yang sesat. Tuan-tuan, apabila Wahabi kata bid'ah kesemuanya sesat, bermaksud sesiapa yang melakukan bid'ah, dia berani untuk buat benda baru dalam agama ni. Tuan-tuan, dosa kecil ke dosa besar? Buat benda baru dalam agama ni dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Wahabi ketika tuan-tuan buat maulid, yang tu dosa besar, itu bid'ah. Ketika tuan-tuan talqin, itu bid'ah. Ketika tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat, itu bid'ah. Ketika tuan-tuan berzikir ramai-ramai macam tadi itu imam buat, itu bid'ah. Tuan-tuan nak tengok yang tu kah yang masuk dalam Langkawi nanti? Sebelum dia berkembang makin banyak. Ada satu badan anjurkan, kan hari ni mereka anjurkan apa nama ni, World Quran Hour, apa tu? World Quran Hour. Pilih satu tarikh, satu masa daripada pukul 9.30 sampai 10.30, kita ajak semua orang Islam pakai baca Quran. Wahabi buat keluar dah, bid'ah dalalah. Tuan-tuan, ulama kita tunjuk satu benda, ulama kita kata yang tu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ulama dia kata yang tu lah bid'ah dalalah. Ketika ulama kita ajar kepada masyarakat Malaysia, inilah jalan ke syurga, ulama dia kata itulah jalan pinaka.
Bergaduh ke tak bergaduh? Saya tanya tuan. Mesti bergaduh. Berapa tahun yang lepas satu orang meninggal, kemudian urus jenazah apa semua, nak pergi ke perkuburan. Waktu pergi ke perkuburan, kita nak buat talqin apa semua, my group dia tak bagi, tak boleh, kami nak buat cara kami. Masuk kubur kena buang slipper, lepas tu tak ada talqin apa, berdiri cakap, bagi tazkirah ke orang yang hadir. Itu habis. Talqin yang tuan-tuan buat bid'ah dalalah. Ketika mana ulama kita dah hidup harmoni, ulama kita ajang Islam kat kita, takkan keseluruhan ulama kita sesat. La tajtami'u ummati 'ala dalalah. Nabi kata umat aku takkan berhimpun di atas kesesatan. Apa yang ulama kita bawa yang ramai ni, yang tu benar insya-Allah. Bukan semua benda yang Nabi tak buat tu dinamakan sebagai bid'ah. Bukan semua benda yang Nabi tak buat nama bid'ah. Bukti, dalil nombor satu, seorang sahabat semayang, kemudian waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Nabi ajak apa? Rabbana walakal hamd. Sahabat ini tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dia betul-betul tambah. Nabi tak pernah ajar ucapan itu. Habis semayang Nabi pusing. Nabi tanya, siapa tambah tadi? Pakat diam. Takut nah. Nabi kata, siapa tambah tadi? Sahabat kat tangan, saya. Nabi kata, sesungguhnya aku melihat, tambahan tadi ni, aku melihat bid'an wa thalathina malakan yabtadiruna ilaiha. Aku melihat 30 lebih para malaikat berlumba-lumba untuk menulis pahala kepada ucapan kamu sebentar tadi. Nabi buat tak? Nabi tak pernah buat. Satu. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran. Adakah Quran sebiji dulu waktu Nabi hidup? Sampai Nabi wafat tidak ada Quran sebuah macam tu. Itu adalah bid'ah zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tu bid'ah. Tapi sahabat buat. Sahabat yang lain, ada satu sahabat, tuan-tuan tengok, saya buat main 2 lagi contoh, kemudian selesai kuliah kita malam ni. Ada satu sahabat, dia semayang Allahu Akbar, habis Fatihah dia akan baca qul huwallah, habis qul huwallah dia akan baca surah panjang. Bangun rakaat kedua, dia baca Fatihah, dia baca qul huwallah, dia baca surah panjang. Sagi maghrib dia buat macam tu, isyak dia buat macam tu. Sahabat lain dengar, dia ni Nabi tak nak ajak ni. Nabi tak nak ajak ni. Bawa pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ni dengar ni, dia buat apa? Nabi kata, kamu buat apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku buat sekian. Habis Fatihah aku akan baca qul huwallah, habis qul huwallah aku baca surah panjang. Rakaat kedua macam tu juga. Subuh, maghrib, isyak semua dia buat macam tu. Zuhur, asar. Tapi yang sahabat dengar ni mungkin hak bacaan yang kuat, maghrib, isyak, subuh. Kemudian Nabi tanya dia, kamu buat macam tu? Ya. Kenapa kamu buat macam tu? Dia kata, inni uhibbuha. Aku mencintai surah itu ya Rasulullah. Suka sungguh dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Dia suka tuan, ayat tu dia suka. Tuan-tuan, bila dia jawab aku mencintai dan aku sayang, aku suka dengan surah itu, Nabi kata, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu kepada surah itu memasukkan kamu ke dalam syurga. Tengok, kan tak sama dengan Wahabi. Kan tak sama dengan Wahabi. Tak sama tuan. Pendekatan yang tidak sama. Pendekatan yang dibawa oleh Wahabi ni pendekatan baru yang direka. Tak sama dengan salaf. Akidah dan ibadah dia ada perbezaan. Dia ada perbezaannya.